Terima kasih kerana memilih kami pada waktu ini. 30 minit di series utama, anda bersama saya Atira Minuddin. Kartel dadah antarabangsa tumpas. Juga bayi usia 14 hari maut kereta langgar pembahagi jalan. Kartel dadah antarabangsa dapat ditumpaskan pihak pendakwa raya Korea Selatan dengan kerjasama polis Malaysia. Kemudahan pembuatan dadah pula sedang dijejak. Selepas pihak pendakwa raya itu dengan kerjasama pejabat kastam menyita 16.4 kilogram metafetamin yang dihantar ke Korea Selatan dari Malaysia sekitar Januari hingga Mac. Salah seorang anggota kartel dadah itu didapati cuba menyeludup hampir 16 kilogram metafetamin yang dirampas pejabat pendakwa Incheon dan Cheongju Januari tahun lalu. Pihak SPO turut berkongsi maklumat jenayah dan kaedah penyeludupan dadah dengan polis Kuala Lumpur. Hasil risikan, polis Malaysia menahan 13 anggota sindiket pengedaran dadah antarabangsa yang berpakalan di Kuala Lumpur. Mereka turut merampas dadah terlarang bernilai 5.42 bilion won bersamaan 19.87 juta ringgit, merangkumi 64 ketamin dan 12.2 kilogram metafetamin serta peralatan memproses dadah. SPO juga melakukan siasatan bersama polis Thailand di samping merancang untuk memperkuat kerjasama dengan pihak berkuasa siasatan Laos untuk menyekat perdagangan dadah ke Korea. Penyeludupan dadah menerusi penerbangan kini berkurangan berikutan prosedur immigration yang lebih ketat dan akibat pandemik COVID-19. Bagaimanapun, penyeludupan menerusi laut dan perkhidmatan Mail Express EMS di mana dadah disembunyikan dalam pakaian atau makanan kini meningkat. Bagi membanteras kegiatan itu, SPO memperketatkan pemantauan terhadap penghantaran dari Malaysia dan segera berkongsi maklumat dengan pihak berkuasa asing bagi mengenal pasti dalang sindiket penyeludupan itu. Di Jalan Ampang, malang buat seorang lelaki apabila isteri dan bayinya yang berusia 14 hari meninggal dunia dalam satu kemalangan. Kejadian berlaku sekitar jam 10.30 malam pada Khamis. Kenderaan yang dinaiki mereka dari arah Ampang menghala ke Lembah Jaya hilang kawalan lalu terbabas melanggar pembahagian jalan dan masuk ke arah bertentangan. Menurut Ketua Polis Daerah Ampang Jaya, Asisten Komisioner Muhammad Farouk Ishak, mereka mendapati kenderaan jenis Proton Saga dipandu oleh seorang lelaki berusia 34 tahun dan didapati cedera ringan. Isteri pemandu terbabit iaitu warga Indonesia disahkan meninggal dunia di tempat kejadian kerana tersepit di bahagian tempat duduk penumpang hadapan. Sementara, bayi yang baru berusia 14 hari dilaporkan cedera parah sebelum meninggal dunia ketika dirawat di Jabatan Kecemasan Hospital Ampang. Pun begitu, seorang lagi kanak-kanak lelaki berumur 4 tahun dikatakan cedera parah. 10 hari menjelang ketibaan bulan Ramadan yang ditunggu-tunggu umat Islam, tarikh melihat anak bulan di Malaysia ditetapkan pada petang Isnin 12 April 2021 bersamaan 29 Syakban 1442 Hijrah. Pejabat penyimpan mohor besar Raja-Raja memaklumkan Majlis Raja-Raja bersetuju kaedah menetapkan tarikh permulaan puasa adalah berdasarkan ruqyah dan hisab. Tarikh anak bulan ditetapkan pada petang Isnin 12 April nanti. Cerapan anak bulan akan dilaksanakan di 29 lokasi terpilih oleh jawatan kuasa diperkenankan untuk melihat anak bulan. Lokasi berkenaan ialah Johor, Pontian Kecil, Melaka, Kompleks Fala Al-Khawarizmi, Kampung Balik Batu, Tanjung Bidara.
Negeri Sembilan, Kompleks Baitul Hilal, Teluk Kemang, Port Dickson. Selangor, Bukit Melawati, Kuala Selangor, Bukit Jugra, Banting, Kuala Langat, Balai Cerap Selangor dan Sabak Bernam. Pulau Pinang, Pantai Pasir Panjang, Mukim Pengkalan Baru, Daerah Manjung, Perak, Pusat Falak Syed Tahir, Pantai Aceh. Kedah, Kampung Pulau Sayak, Kuala Muda, Pemandangan Indah, Pulau Langkawi, Menara Alustar, Alustar. Terengganu, Bukit Besar, Kuala Terengganu, Bukit Geliga, Kemaman, Pulau Perhentian, Besut dan Balai Cerap Kuza, Mukim Meram, Setiu. Kelantan, Bukit Peraksi, Pasir Putih, Bukit Kampung Tembeling, Mukim Manjur, Daerah Olak Jeram, Kuala Krai dan Menara Bangunan SEDC, Jalan Tengku Putra Semerak, Kota Baru. Sarawak, Esplanade Luak, Miri, Teluk Bandung, Kuching dan Tanjung Batu, Bintulu. Pahang, Bukit Tanjung Batu, Nenasi, Gunung Berincang, Cameron Highlands dan Bukit Pelindung, Kuantan. Sabah, Balai Cerap Al-Biruni, Tanjung Dumpil, Putatan. Labuan, tingkat 13, Menara Universiti Malaysia Sabah, kampus antarabangsa. Kuala Lumpur, Menara Kuala Lumpur. Putrajaya, Pusat Konvensyen Antarabangsa. Kuala Perlis, Menara Pandang Masjid Al-Husin, Kuala Perlis. Dalam pada itu, umat Islam di Sabah dibenarkan menunaikan solat sunat tarawih yang dihadkan kepada 8 rakaat sepanjang Ramadan dijangka bermula 12 April ini. Jurucakap Perkembangan Harian COVID-19 Sabah, Datuk Masidi Manjun berkata, setiap masjid dan surau diminta supaya hanya membaca surah lazim atau ayat pendek sahaja. Bagaimanapun, berbuka puasa dan bersahur di masjid atau surau tidak dibenarkan kecuali 12 orang ahli jawatan kuasa masjid dan surau. Bilangan jemaah adalah mengikut kapasiti keluasan masjid dan surau dengan penjarakan fizikal 1 meter. Tazkirah ditiadakan sepanjang pelaksanaan solat sunat tarawih. Kerajaan negeri turut membenarkan surau dan masjid di seluruh negeri melaksanakan solat berjemaah 5 waktu dan solat Jumaat di semua zon mengikut kapasiti masjid dengan mengambil kira penjarakan fizikal 1 meter. Bagi individu yang lengkap 2 dos vaksinasi, Kementerian Kesihatan akan berbincang dengan Majlis Keselamatan Negara MKN supaya dapat memberi insentif merentas negeri. Menterinya Datuk Seri Dr. Adam Baba memberi bayangan itu sekaligus membolehkan umat Islam dapat merentas negeri menyambut Aidilfitri pertengahan Mei nanti. 22 Mac lalu, Datuk Seri Adam telah memberi bayangan kebarangkalian besar ada 6 petunjuk yang boleh dipertimbangkan bagi merentas negeri sempena Aidilfitri. Kenyataan Adam itu turut disambut baik Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin ketika program sarapan bersama masyarakat Felkra Bukit Kepong di Paguh Johor pada 27 Mac lalu. Saya dah bincang dalam mesyuarat Majlis Keselamatan Negara berkenaan dengan vaksin dan COVID ini. Kita nak memutuskan kalau itu siapa yang sudah dapat 2 suntikan, mereka boleh pergi rentas negeri, rentas daerah tu atau bahagian tu sudah biasa. Rentas negeri boleh pergi ke sana, ke sini, ke sana, ke sini. Ini disusuli reaksi positif Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob ketika sidang akhbar pada 30 Mac lepas. Adam berkata, kelonggaran individu bebas merentas negeri sewajarnya diberi sebagai salah satu bentuk insentif menggalakkan masyarakat menerima vaksin. Jelasnya, jika usaha itu dibenarkan pihak MKN, kemungkinan besar lebih ramai rakyat akan tampil segera secara sukarela bagi mendaftar program imunisasi COVID-19 kebangsaan PICK. Setakat ini, lebih 7 juta penduduk Malaysia sudah mendaftar diri dalam PICK. Pada masa ini, kebenaran rentas negeri dibenarkan untuk tujuan pelancongan domestik antara negeri terlibat Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan PKPP. Agensi pelancongan berdaftar perlu digunakan untuk membolehkan kawal selia pergerakan pihak berkuasa selain individu sektor penting yang ada surat kebenaran polis.
Sementara itu, seramai 25,770 mengalami kesan sampingan ringan dan serius daripada 740,226 penerima vaksin COVID-19 di negara ini. Ini kira-kira 3.5% setakat Rabu lalu. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Adham Baba berkata, daripada jumlah tersebut, sebanyak 99.5% atau 25,641 penerima vaksin mengalami kesan ringan, manakala bakinya mengalami kesan serius. Antara kesan ringan yang dialami adalah sakit di tempat suntikan, demam, sakit kepala, keletihan dan sengal-sengal di badan. Manakala bagi kesan yang lebih teruk adalah seperti bengkak di sebahagian anggota badan seperti muka, sesak nafas dan tidak selesa di bahagian dada. Buat individu yang mengalami kesan serius, mereka dimasukkan ke wad untuk pemantauan lanjut. Serius utama berehat seketika menyusul selepas ini. Maut akibat minum arak haram. Cepat-cepat nak pergi mana tu bang? Aku kat sini lah. Aku tahulah kau comel, tapi kesihatan tu kena jaga. Kau tahu sekarang ni kan, kes dah banyak. Habis tu kenapa kau tinggalkan aku kat sini? Pandai pun. Woi! Bertemu kembali. Sebanyak 71,127 saman terhadap pelbagai kesalahan dikeluarkan menerusi operasi khas ubah suai exhaust sehingga menyebabkan bunyi bising bagi tempoh 1 hingga 31 Mac lalu. Pengarah Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik JSPT Bukit Aman, Datuk Azizman Alias berkata, daripada keseluruhan saman dikeluarkan, kesalahan ubah suai exhaust menyumbang sebanyak 6,954 saman. Jumlah itu merangkumi 4,926 saman bagi motosikal, 1,627 saman bagi kereta dan 401 bagi lain-lain kenderaan. Dalam pada itu, sebanyak 2,696 motosikal, 66 kereta dan 19 lain-lain kenderaan disita untuk pemeriksaan lanjut. Kenderaan akan diserahkan semula selepas kenderaan yang diubah suai exhaust dikembalikan kepada spesifikasi asal. Azizman berkata sebanyak 157,992 kenderaan keseluruhan diperiksa membabitkan 76,315 motosikal, 52,059 kereta, 29,618 lain-lain kenderaan di 3,478 lokasi operasi di seluruh negara. Operasi dilancarkan bertujuan menguatkuasakan undang-undang kepada pengguna jalan raya, terutama pemilik serta penunggang motosikal yang melakukan ubah suai exhaust sehingga mendatangkan bunyi bising. Jabatan Perkhidmatan Veterina JPV mengesahkan tiada bakteria Salmonella Enteritidis SE dikesan di ladang ayam penelur CEM 014 dekat Linggi Agriculture Farm di Negeri Sembilan. Menurut JPV, keputusan itu diperoleh selepas ujian dijalankan ke atas sampel calitan kloaka, calitan najis, sampel telur, makanan dan air minuman yang diambil dari ladang ayam penelur tersebut. Dalam satu kenyataan, JPV berkata program pemantauan salmonella ke atas 276 ladang ayam penelur seluruh negara dipertingkatkan bagi memastikan bekalan dan keselamatan telur yang dipasarkan.
Menurut JPV, pencemaran SE boleh berlaku di peringkat ladang disebabkan amalan penternakan kurang baik, selain kebersihan ladang atau di sepanjang rantaian pemasaran disebabkan pengendalian telur kurang bersih. Pengguna juga dinasihati supaya memastikan telur yang dibeli bersih, tiada pencemaran najis, tidak retak, disimpan di tempat yang sesuai dan dimasak sempurna sebelum dimakan. Hari Wanita Kebangsaan yang diraih setiap 8 Mac saban tahun dengan tema Wanita Bangkit Mendepani Cabaran tahun ini. Wartawan kami, Farah Kamarudin, menghampiri dua wanita yang ternyata memberi inspirasi kepada wanita lain. Namanya cukup besar dalam industri suatu masa dahulu, mempunyai pengaruh tersendiri di sebalik tudung dan berwajah manis. Wahida atau nama sebenarnya Nur Wahidah Abdul Wahab yang terkenal dengan lagu Wasini pernah mencipta fenomena lagu-lagu berentak Arab dan mewarnai bidang lakonan suatu ketika dahulu. Namun, dek kerana gosip besar ketika baru mendirikan rumah tangga bersama suaminya, pendakwah bebas Ustaz Kehai, namanya semakin pudar. Saya asalnya kalau dikenali semua sebagai seorang penyanyi lah kot kan. Penyanyi, pelakon, semua tahu lah kan. Those things lah. Tapi sekarang saya lebih, kalau dari segi bidang seni, saya lebih fokus kepada, saya officially keluar sebagai producer dan composer. The full time composing dengan producing. Itulah bab seni lah. Dan macam mana dia tolak sekalipun, Allah still tolak ke arah tu juga. So maybe adalah insyaAllah talent-talent yang dah ada industri maupun yang baru yang kita nak masuk industri yang sama-sama perjalanan music with me. Sebab apa lagu ni to me, lagu I buat ataupun lagu yang kita keluarkan, dia ilham daripada Allah. Dan dia ada message story yang mana not just I nak share, my talent pun nak share. So dia share dengan dia punya voice, I share dengan my music. So kita sama-sama work together. Hopefully niatnya kita dapat change mindset sikit-sikit kat luar sana masyarakat kita kan, and maybe lebih celik music, celik. Pemenang album pop etnik terbaik di Anugerah Industri Muzik AIM 2005 dan 2008 serta juara kategori Irama Malaysia di Anugerah Juara Lagu 2003. Wahidah mengakui dia mempunyai latar belakang muzik sejak berumur 5 tahun lagi. Justeru, keputusan untuk bergiat aktif di belakang takbir saat ini adalah keputusan terbaik yang dilakukan beliau. Dia yang bergerak menerusi produksinya. CLEF akan mengeluarkan single terbaru berjudul Ifri Junubi, nyanyian Akihai dan Mawi. Kata beza kerja dulu dengan sekarang. Bagi saya, is perjalanan roh. Sekarang, I think bila I keluar, bila I stop for a while, I stop industry sebab apa? I wanted to know kenapa aku Islam. So, I took the time untuk understand Quran. Bila dia start balik dengan muzik ni, saya rasa seolah-olah macam memang saya lepas ke Allah semua, biar Allah guide. Seolah macam Allah buka balik ruang di mana sekarang ni kau masuk kali ni, dulu kau tak masuk Al-Quran. This time aku masuk Al-Quran. Bukan bermakna aku masuk Quran, maknanya aku akan ke depan kan. Dan cakap, lihatlah wahai surah ini mengatakan tak, of course. Kita, we live as a Muslim. If we say we live as a Muslim, therefore apa yang keluar pun Islam, right? Kalau kita, dan Quran tu guidance kita kan. Nak hidup tak ada Quran, tak faham Quran, tak hidup. So it's part of you. Jadi I think kali ni bila masuk and start dengan muzik balik, dia, I believe I have that. Dia dah mula ada pemahaman. First aku Tambah Wahidah, kebahagiaan sebenar yang dicari saat ini sudah dalam genggaman. Selain dapat menumpukan perhatian kepada kerjaya, Wahidah juga dapat memberi perhatian kepada suami, anak-anak dan keluarga serta mempunyai masa mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Anak-anak sekarang, diorang seorang dah kahwin, yang seorang dah kahwin. Lagi 3, masing-masing yang kerjaya masing-masing. Ada yang masih bersekolah, yang bongsu nak habiskan sekolah dia. One thing diorang pandai berdikari. That's very good. Alhamdulillah, that one lah. And apa tu, bila membesarkan mereka ni, I always say kata that if I tanya diorang, dia boleh quote balik apa yang cakap. Dia kata, what did I say? I said it's not my job. It's not my place to be right. It's my job to raise you right. Ini anak-anak ustaz daripada perkahwinan di sebelum ni. Saya dengan ustaz tak ada anak lagi. But apa tu, tapi ialah saya diberi amanah untuk membesarkan. Sekarang ni alhamdulillah daripada kita boleh didik certain level, but terpulang pada mereka juga, dan mereka ni jenis yang suka berfikir juga. Ini pula kisah seorang bekas jururawat yang mesra disapa Kak Ros.
11 tahun berkhidmat di sebuah hospital kerajaan. Bagi Kak Ros, tiada yang lebih puas selain dapat mencurah sepenuh bakti di Pusat Jagaan Orang Tua SRA ini selagi hayat di kandung badan. Okey, sebelum ni akak kerja dekat hospital kerajaan selama 11 tahun and then resign daripada government. Akak join dengan private hospital lah selama 2 tahun. Lepas pada akak resign daripada private, so akak banyak masa terluang. Kebetulan SRA baru buka masa tu, so akak rasa why not bila akak ada experience, akak sumbangkan experience akak dekat tempat yang macam ni lah. Selain daripada boleh continue akak punya nursing care, akak juga sikit sebanyak boleh bagi sumbangan untuk orang-orang tua kat sini lah. Sebenarnya akak challenge diri akak sebab sebelum ni akak deal dengan banyak patient yang orang muda, kiranya ada family yang take care, tapi dekat sini kebanyakannya family dah tak berapa nak take care dia orang, so kita akan jaga dia orang sampai ke akhir hayat dia orang lah biasanya. Beban dia orang tu akan pindah ke kita sebab kita nak kena cari family, kita nak kena cari orang yang menjaga dia orang semua. So sikit sebanyak kita boleh challenge kita punya experience. Memulakan tugas awal jam 7 pagi. Rutin Kak Ros bermula dengan memandikan pesakit. Usai sarapan, kesemua pesakit diberi ubat mengikut keadaan kesihatan mereka. Kak Ros juga tidak terkecuali untuk menukarkan balutan luka kepada pesakit. Kalau kata hari tu patient ada appointment dekat luar, so kita akan send dia orang macam mana. Dia orang dekat rumah ada appointment, kita akan hantar dia orang pergi appointment. Firstly, cabaran yang dekat sini kita nak kena deal dengan family yang patient yang tak ada family. Sebab kita ambil patient bukan semua yang sihat, bukan semua yang sempurna. Kadang-kadang dia orang ni ada family members tapi tak berkeupayaan nak menjaga dia orang, so bagi dekat kita untuk kita continue menjaga dia orang. Daripada situ kita kena bagi treatment yang terbaik lah untuk dia orang sebab kadang-kadang patient yang datang dekat kita macam backbound yang tu, so dia orang datang tak ada knowledge, so kita yang jaga dia. Macam mana dekat hospital macam tu kita yang akan jaga dia orang. Macam pengalaman akak, patient datang dengan terbaring yang tak ada apa-apa sakit, yang macam tu sakit tengah terbaring, lepas tu datang boleh sihat macam tu. Itu pengalaman yang paling akak rasa paling manis untuk akak lah. Wanita mempunyai peranan besar dalam pembangunan keluarga, masyarakat dan negara. Islam mengiktiraf peranan kaum wanita ini. Sekaligus, mereka diberi ruang dan peluang untuk aktif dalam pembangunan seiring kaum lelaki. Peranan mereka tidak lagi terhad di rumah sebagai ibu mahupun isteri, tetapi dalam pelbagai aktiviti pekerjaan, termasuk aktiviti ekonomi tidak formal hinggalah kepada bidang profesional. Keupayaan seorang wanita dalam mengharungi pelbagai cabaran tidak boleh disangka lagi. Ada kalanya, kudrat golongan ini sama sahaja dengan kemampuan seorang lelaki dari melahirkan, menjaga, mendidik mahupun meniar rumah tangga, semuanya mampu dilakukan oleh kaum Hawa dengan kaki sendiri. Buat semua insan bergelar wanita di seluruh negara, selamat menyambut Hari Wanita Kebangsaan. Laporan Farah Kamarudin untuk Sirius Utama. Baik, kita beralih ke berita antarabangsa. Gara-gara minum arak haram, 11 individu maut dalam kejadian dekat Bihar, daerah paling miskin di India. Dalam kejadian pada Rabu, 8 orang meninggal dunia sebelum 3 lagi mengalami nasib sama keesokannya beberapa hari selepas sambutan festival Holi bagi penganut Hindu. Pihak berkuasa memaklumkan semua mangsa mengadu sakit perut dan muntah selepas meminum arak buatan tempatan sebelum disahkan meninggal dunia. Kebanyakan mangsa bekerja sebagai buruh dan pemilik tanah di pedalaman Bihar. Menurut pihak berkuasa, penjualan arak buatan tempatan menjadi industri pasaran yang memberikan keuntungan besar. Tidak hairanlah, biarpun insiden kematian sering dilaporkan, penghasilan arak haram dengan campuran metanol masih berlaku.
Pentingnya Perintah Kawalan Pergerakan untuk cegah penularan COVID-19. Mungkin anda semua tertanya-tanya, kenapa kita perlu menuruti Perintah Kawalan Pergerakan? Perintah Kawalan Pergerakan diarahkan supaya COVID-19 dapat dihentikan daripada terus menular. Langkah pengawalan ini telah terbukti keberkesanannya dan telah dipraktikkan oleh negara-negara lain. Kenapa 14 hari? Jika seseorang itu disyaki pembawa COVID-19, penyebaran dapat dicegah dalam tempoh ini. Jika tiada apa-apa simptom yang dialami, maka orang itu selamat. Kita semua tidak digalakkan keluar dari rumah dan kurangkan interaksi dengan orang ramai. Tukar aktiviti harian anda kepada aktiviti yang lebih selamat seperti bekerja dari rumah dan membuat pembelian barangan atau makanan secara online. Perintah Kawalan Pergerakan perlu diambil serius dan bukannya dianggap sebagai cuti biasa. Bagi Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada penonton Cuaca Utama 4 Mac 2021. Kembali bersama saya Wan Hafiz dengan laporan cuaca hari ini untuk anda yang ingin merancang aktiviti pada hari ini ataupun esok hari. Baiklah, menerusi paparan carta angin yang dipaparkan pada ketika ini, rantau negara kita menerima pengaruh angin daripada arah timuran dengan halaju sekitar 10 hingga ke 20 km sejam. Justru itu, tiada amaran angin kencang dan laut bergelora yang berkuat kuasa pada ketika ini. Walaupun tiada amaran laut yang dikeluarkan, orang ramai masih lagi dinasihatkan supaya tidak turun ke laut lagi pada masa ini sehingga Met Malaysia mengeluarkan kenyataan bahawa musim monsun timur laut atau dikenali sebagai musim tergujuh telah tamat. Pada ketika ini juga, hujan di satu tempat kini sedang berlaku di hampir ke semua negeri di semenanjung Malaysia, terutamanya di bahagian pedalaman dan juga barat di semenanjung. Hujan yang berlaku di satu tempat di kebanyakan negeri dijangka akan beransur reda menjelang ke lewat petang nanti dengan pergerakan awan menuju ke arah barat memasuki ke Selat Melaka Utara. Begitu juga di pedalaman Selangor, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Negeri Sembilan dan juga Johor. Ibu petir di satu tempat yang sedang berlaku ini juga insya-Allah kita jangkakan akan beransur reda menjelang ke lewat petang nanti. Begitu juga keadaan yang berlaku di negeri Sabah dan Sarawak. Hujan dan ribut petir yang berlaku di kesemua bahagian melibatkan kedua-dua negeri ini kita jangkakan akan beransur reda menjelang ke awal malam nanti. Orang ramai dinasihatkan supaya berada di bawah struktur bangunan yang rapuh. Maafkan saya, supaya tidak berada di bawah struktur bangunan yang rapuh mahupun di bawah pokok kerana keadaan hujan sebegini boleh mendatangkan bahaya kepada keselamatan anda. Dan seterusnya, kita beralih ke paparan model numerika hujan untuk cuaca pagi dan petang pada 5 Mac 2021. Dan menerusi model tersebut, keadaan adalah sedikit berbeza pada hari ini dan diramalkan keadaan cuaca bagi semenanjung Malaysia adalah tiada hujan pada sebelah pagi sehingga ke petang, terutamanya di negeri pantai timur dan utara semenanjung Malaysia. Namun, keadaan cuaca lembap masih lagi boleh berlaku di negeri Sabah dan juga Sarawak. Ribut petir di beberapa tempat dijangka berpotensi untuk berlaku di kesemua bahagian melibatkan kedua-dua negeri. Di negeri Sabah dan juga Sarawak dijangka reda menjelang ke awal malam esok. Baiklah, sebelum kita berpisah, ikuti ramalan cuaca 3 hari bagi bandar-bandar utama di seluruh Malaysia. Sekian, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Baik, terima kasih Wan Hafiz. Kita terus saja ke berita sukan. Pertengkaran di antara Zlatan Ibrahimovic dan Romelu Lukaku minggu lalu makan diri. Akibatnya, kedua-dua bintang itu didapati bersalah dan dikenakan denda yang akan disumbangkan ke Badan Kebajikan dalam aksi Piala Itali. Denda dikenakan kerana kedua-dua pemain tidak menunjukkan semangat kesukanan. Terdahulu, penyerang AC Milan itu bertembung dengan Inter Milan ketika suku akhir di San Siro pada 26 Januari lalu. Menurut kedua-dua kelab Milan, insiden berkenaan tidak selaras dengan prinsip fair play dan berjanji jumlah denda berkenaan akan diserahkan kepada Badan Kebajikan. Kedua-dua pemain dilayangkan kad kuning sementara Ibrahimovic dibuang padang selepas mengutip kad kuning kedua selepas itu. Pun begitu, kemenangan berpihak Inter Milan 2-1. Sekian dulu series utama buat masa ini. Amalan menjaga SOP sudah menjadi sebahagian daripada hidup kita. Kekalkan penjarakan sosial dan terus lindungi diri dan keluarga bagi memutuskan rantaian COVID-19. Salam hormat dan Assalamualaikum.